Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi saya Abqori Zulkarnain di dalam sesi live. Okey, kita panggil live station yang saya berikan kepada anda semua, okey, untuk membantu dengan harapan apa yang saya buat ni dapat ataupun boleh membantu anda untuk macam mana nak mendigitalkan perniagaan anda. Okey, boleh-boleh. Siapa kat sini dah bersedia? Okey, siapa dah bersedia untuk kita masuk pada topik malam ni, iaitu 5 cara fikir untuk anda capai target anda. Malam ni topik kita just nak buat santai-santai je. Saya nak berikan kepada anda 5 cara fikir untuk anda capai anda punya target. Okey, target anda dalam bisnes. Tak kiralah target dari segi jualan ataupun anything yang anda target, macam mana anda nak berfikir untuk anda capai target tu. Okey, boleh-boleh. Okey, sekejap saya sambungkan saya punya iPad dulu. Okey, sekejap Jangan lupa share dulu live ni kepada kawan-kawan anda, dan jangan lupa tag at least 5 orang kawan-kawan anda yang anda rasa kalau dia tengok video ni ataupun bila dia tengok apa yang saya cuba sampaikan ni, insya-Allah benda ni akan dapat membantu anda semua dan kawan-kawan anda juga. Okey. So saya harap anda boleh so pastikan anda kena tag kawan-kawan anda supaya bila kita berkongsi sesuatu kan, mudah-mudahan insya-Allah Allah akan bantu kita untuk kita buat semua perkara. Okey, Allah akan permudahkan kita. Okey, sekejap Okey. Okey. Nampak saya punya iPad? Okey. Okey, so okey. Okey, boleh nampak saya punya iPad? Okey. Okey, so apakah strategi? Okey, apakah strategi anda, macam mana anda nak fikir untuk anda capai anda punya target? Okey, boleh kat sini. Siapa yang faham setakat ni? Okey, siapa yang faham apa yang saya cuba sampaikan? Okey. Dan kenapa anda mesti kena capai anda punya target? Okey. Target anda kena setupkan atau anda kena setkan satu target, iaitu mungkin okey, saya ambil mudah Ni saya ambil secara umum. Okey, mungkin semua orang kebanyakan kan, sebanyak saya buat survey, banyak yang mengadu dekat saya, yang DM saya apa semua, yang komen apa target dia nak capai. Ni first dia nak capai 10,000 yang pertama. Okey. Ini adalah kita kata target yang paling mula-mula. Kalau anda tak pernah lagi capai 10,000 yang pertama, inilah target anda. Okey, inilah target yang anda kena capai. Okey, ini adalah ibarat satu langkah mula-mula ataupun satu langkah yang pertama untuk anda melangkah lebih jauh. Okey, 10,000 ni kita ibaratkan dia sebagai langkah permulaan. Kalau anda boleh berjaya capai halangan ni, capai halangan-halangan untuk capai anda punya target, iaitu 10,000 yang pertama, insya-Allah anda akan dapat capai target-target lain. Okey, ataupun yang lebih tinggi lagi. Okey. So, macam mana cara anda nak fikir untuk capai ini? Bagaimana anda nak capai our first 10,000 di dalam perniagaan ataupun dalam bisnes kita? So saya nak breakthrough, saya nak pecahkan bagaimana cara anda berfikir. Bagaimanakah cara anda cara anda fikir, cara anda rasa, dan apa strategi yang anda perlu aturkan supaya anda boleh break 10,000 yang pertama anda. Okey, sebagaimana yang saya dah train ramai anak murid saya yang sebelum-sebelum ni, ramai di kalangan usahawan, bagaimana mereka boleh capai ataupun achieve ini. Okey, dan secara online. Okey, so live malam ni lebih santai, lebih sempoi, dan saya nak anda betul-betul follow, okey, dengan cara join ke dalam live ni, dan jangan lupa tag juga kawan-kawan anda. Okey, boleh ke boleh ni? Siapa yang boleh setakat ni, cuba komen kat situ. Boleh. Okey, cuba komen dekat situ, boleh. Okey.
Kalau anda faham dan boleh, cuba komen boleh. Okey, terima kasih kepada yang komen. Okey. Okey. So, if ada any issue ke apa semua. Okey, kejap lagi saya nak berikan hadiah kepada anda. Saya nak berikan 2 hadiah kepada anda secara percuma. Secara percuma kepada sesiapa yang committed untuk tengok live ni sampai habis. Okey? Boleh ke boleh ni? Okey. Kejap saya nak okey. So malam ni kita live di dalam page Aquaviz Zulkarnain. Macam mana kita nak fikir, macam mana kita nak capai ini target kita ni. Okey. Pertama sekali, you kena fikir, jangan fikir angka ni ataupun apa sahaja target yang you set terlampau besar. Okey, sebab sekarang ni kita perlukan terlalu banyak benda. Okey, anda perlukan kewangan yang bagus. Okey, anda perlu memiliki rumah. Kan? Kewangan rumah ini zaman-zaman yang kita kata zaman yang susah, okey, zaman yang ekonomi pun kan semua negara, bukan Malaysia saja, semua negara sedang merudum ekonomi dia. Okey, so apa yang kita nak buat adalah kita tak boleh nak perbaiki ekonomi, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kena perbaiki ekonomi kita. Okey, nampak tak? Nampak tak kat situ? Ini nilai ni sebenarnya terlampau kecil kalau anda tahu macam mana anda nak buat benda ni. Okey? Boleh-boleh? So kita tak naklah anda berada pada satu level yang kewangan anda tak bagus. Okey? So malam ni saya nak breakthrough minda anda macam mana anda nak berfikir, macam mana anda boleh capai target anda dalam bisnes. Boleh ke boleh ni? Okey? Okey. So kewangan kewangan rumah pun semakin mahal. Okey, kenderaan kita. Okey, kalau anda dah ada anak-anak dengan kadar pendidikan. Okey, pendidikan. Okey, dari segi pendidikan pula, so pendidikan pun dijangkakan akan datang seorang anak yang nak mengambil ijazah perlukan kos sekurang-kurangnya RM500,000. Okey, ni daripada kecil, daripada dia berumur baru lahir sampai ke besar, sampai ke ijazah. Okey, dianggarkan, saya ada terbaca satu artikel hari tu, okey, nak membesarkan seorang anak ni, okey, nak pendidikan dia ni habis kurang RM500,000, RM500,000. Okey, boleh ke boleh? So kalau anda tak ada benda ni, anda tak boleh nak capai benda ni, macam mana anda nak berada dalam satu kehidupan ataupun kedudukan yang bagus? So sebab itulah saya nak anda malam ni kita nak berfikir apa strategi dia, apakah cara. That's why saya nak beri anda 5 cara bagaimana untuk anda boleh mencapai anda punya target ataupun sales dalam jualan ni, dalam perniagaan ni. Okey, kalau anda dah capai benda ni yang ke atas tadi, okey, kalau anda dah capai benda ni, macam mana lagi untuk anda capai mungkin 20,000, 30,000 dan seterusnya. Okey. So malam ni saya nak berikan sedikit guide kepada anda dalam segi mindset. Sebab saya dulu pun saya tak percaya yang saya boleh capai saya punya target dalam bisnes. Okey? Memang saya tak percaya. Tak percaya langsung. Saya pun tak pasti boleh buat ke tak boleh buat. Dan saya pun tak tahu cara dia bagaimana. Sehinggalah saya nak berikan kepada anda dia macam code breaking dia. Macam mana dia nak break the code. Macam mana you nak break kita punya minda ni supaya boleh mencapai. Kita untuk mencapai kita punya target. Okey, siapa dah ready? Okey, siapa dah ready? Komen kat situ, dah ready. Okey, boleh ke boleh ni? Okey, jangan lupa kejap lagi kita nak berikan 2 hadiah kepada anda secara percuma. Okey, so jangan lupa dulu tag at least 5 orang kawan anda dan panggil, sharekan kepada banyak, sharekan kepada grup-grup yang mana ada, yang anda ada supaya lebih ramai lagi yang kita boleh berikan manfaat kepada orang lain. Okey, sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey, boleh ke boleh ni? Okey. Sebab sekarang ni adalah kalau anda yang mungkin ada tanya-tanya, saya ni
baru je nak start business. Boleh ke saya nak ikut cara ni untuk nak capai saya punya target ataupun nak achieve saya punya target dalam bisnes? Kalau anda yang mula baru-baru nak buat bisnes, okey, inilah masa terbaik anda. Okey, masa terbaik anda untuk tengok live ni, tonton live ni sampai habis, sebab you kena belajar daripada awal, you kena tahu daripada awal macam mana you nak break the code. Okey, sebab kalau kita berniaga, alang-alang berniaga, biar kita dapat capai sesuatu terus. Kan? Kalau anda berniaga sangat baru, adalah sangat bagus untuk anda dapatkan pendedahan ni, supaya anda tak akan ambil masa yang terlalu lama untuk capai ataupun achieve target anda. Okey, kalau anda tak ambil tahu sekarang, you all nanti akan ambil masa yang lama tau untuk capai target anda. Okey, sebab anda tak tahu cara macam mana nak break the code. So sebab itulah malam ni saya bukan sekadar nak memberikan 5 cara, 5 strategi, how to think, apa mindset yang perlu ada supaya boleh mencapai kita punya target ni. Okay? So, lepas tu saya akan bagikan bagaimana anda boleh buat calculation. Bagaimana untuk anda boleh buat kiraan. So, barulah tahu strategi, tahu dia punya mindset, tahu dia bagaimana nak kira, bagaimana nak buat. Okay? Saya bagi anda complete set. Combo set. Jadi, kita nak berikan sesuatu kepada anda. Okay, dengar ni baik-baik. Okay, contoh kita bagi 10,000 ni. 10,000 ni tak terlampau besar untuk anda nak dapatkan yang ke atas ni. Okay, kewangan anda yang bagus, rumah, kenderaan, pendidikan. Okay, 10,000 ni tidak terlalu besar. Okay, so kita nak capai sama ada jualan 10,000, okay, ataupun untung 10,000 ataupun simpanan 10,000. Okay, so kita nak kena cabar diri kita. Okay kan, boleh faham ni? Okay, so boleh saya teruskan. Okay, boleh saya teruskan benda ni? Siapa boleh saya faham, boleh faham benda yang saya cuba sampaikan ni? Dan siapa yang nak lagi saya teruskan benda ni? Siapa nak lagi saya teruskan benda ni, cuba komen dulu kat bawah. Okey, baik. Adakah anda dah bersedia? Kalau dah bersedia, tulis dulu, saya dapat capai target. Okey, cuba submit doa anda. Kan, seolah-olah Allah Ta'ala sekarang ni sedang dengar doa kita. Kalaulah anda diberikan peluang, saya nak anda berdoa. Saya nak anda komen dekat situ, saya dapat achieve target. Okey? Boleh ke boleh ni? Cuba komen dulu kat situ. Saya nak tengok berapa ramai yang committed. Okey? Barulah senang saya nak berikan beberapa benda, beberapa perkara untuk meneruskan perkongsian ataupun sesi live malam ni. Okey? Malam ni kita tak nak cakap banyak tentang isu teknikal, marketing online apa semua. Tapi kita nak fikir bagaimana untuk kita boleh break the code. Macam mana bisnes kita ni boleh mencapai target kita yang kita tetapkan. Okey? Dan saya nak beritahu anda, ramai student saya, anak murid saya yang masuk kelas, yang follow program, dia capai dah apa yang dia nak. Okey, terlalu ramai. Sebab tu saya sangat so confident anda adalah the next. Okey, saya doakan anda malam ni. You are the next. Okey, bukan sekadar dapat capai ataupun achieve target di dunia, tapi insya-Allah saya doakan anda boleh juga capai kejayaan di akhirat. Okay, sebab saya nak anda menggunakan kekayaan hasil ni untuk jalan yang benar, jalan yang boleh membantu add value kepada orang lain. Okay, insyaAllah. Saya doakan anda. Okay, boleh kita teruskan? Baik, so apakah 5 cara untuk kita nak mencapai kita punya target? Okay, so apakah 5 cara dia? Ini kita nak tahu ni. Ini yang saya nak break the code. Okay, 5 cara capai target. Okay. So apakah 5 cara dia? Ni saya nak beritahu anda. Boleh nampak okay, boleh nampak. Saya buat macam mind map kepada anda supaya anda lagi faham. Okay, ini cara macam mana kita nak berfikir sebab isunya sekarang ni 10,000 ni, target kita ni tidak terlampau besar. Okay, sebab kebanyakan orang yang mengalami masalah cash flow apa semua, produk tak habis, adalah kerana dia gagal mencapai target tu. Okay, target jualan tu. Especially kepada anda yang telah berniaga lama kan, 10 tahun kan, 15 tahun, tapi anda tak capai target lagi kan.
Kalau bisnes guru saya cakap, dia kata kalau anda berniaga lama tapi anda tak dapat capai target lagi, anda buat apa? Kan? Dah berniaga 10 tahun tapi tak capai lagi apa ataupun kebebasan daripada segi kewangan, saya nak tanya anda buat apa? Okay? Terus komen dekat situ, terus bagi like, love supaya saya tahu anda masih lagi bersama dengan saya petang ni. Okay? Okay, nombor 1 adalah apa cara untuk nak mencapai target anda yang anda tetapkan ni. Okay? Ni saya buat mind map macam ni. Okay. Nombor 1 adalah perkara rule dia, kalau kita nak capai kita punya target ni, kita kena betulkan kita mindset dulu. Minda kita ni penting. Nombor 1 saya nak cakap, our point adalah ni saya nak tulis kat sini. Berhenti obses pada duit. Okey, berhenti obses pada duit. Ni yang saya nak cakap. Berhenti obses pada duit. Okey? Berhenti, tolong berhenti untuk berfikir setiap apa yang kita buat ni adalah semua kerana duit. Semua adalah kerana semata-mata target aku nak duit, aku nak duit, aku nak duit. Sehingga anda lupa tujuan bisnes anda sebenarnya adalah untuk membantu ramai orang. Tujuan anda bisnes adalah untuk membantu pelanggan anda yang ada masalah. Boleh faham ni? So kita tak boleh nak obses sangat semua apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita berikan kepada pelanggan kerana kita nak duit dia. So ini akan mengganggu fokus kita. Fokus kita sekarang adalah apa yang kita boleh bantu tolong orang. Apakah value yang kita boleh beri kepada pelanggan kita. Sebab kalau kita fokus pada value kepada pelanggan, insya-Allah Allah automatik duit tu akan datang dan dia akan datang bawa kawan-kawan dia. Kan, duit ni dia pun ada satu PM tau. Dia tak suka jalan seorang. Dia suka bawa kawan-kawan dia kalau anda seorang yang bagus. Anda akan jadi macam ibarat magnet duit, magnet rezeki. Sebab semua datang adalah atas izin Allah SWT. Apa pun kalau kita ingat balik, semua yang berlaku adalah atas izin Allah SWT. So tujuan kita adalah untuk bantu orang, untuk tolong orang. Bukan sekadar balik duit. So sebab itulah dia tak dapat capai ataupun achieve target. Sebab pagi, petang, siang, malam dia fikir pasal duit je. Ada tak anda kenal seseorang macam tu? Kalau ada, cuba cakap kat dia, saya kirim salam kat dia. Cakap kat dia jangan obses sangat pada duit. Fokus kepada apa benda yang kau nak tolong orang. Apa yang kau nak bantu orang. Bukan sekadar duit semata-mata. Yes, duit penting. Tapi dia tak akan datang kalau dengan cara dia terlampau obses. Kita terlampau obses pada dia. Balik-balik duk fikir pasal duit je. Tu orang Penang. Orang Penang cakap macam tu. Kan? So jadi kalau kita ni tak nak ganggu fokus kita adalah anda jangan obses pada duit. Itu yang pertama. Siapa nak yang kedua pula? Apakah benda ataupun perkara yang kedua yang kita kena buat supaya kita boleh capai ni? Ni 5 cara ni, macam mana kita nak capai ni? Apakah cara yang kedua? Siapa nak tahu yang kedua? Anda nak tahu ke, tak nak tahu ke, macam mana ni? Ni yang kedua saya merahkan sikit kat sini. Ni 1 2, ambil kau. Nombor 2, apa cara yang kita berfikir macam mana untuk memudahkan kita capai ataupun achieve kita punya target. Macam mana kita nak pecahkan dia punya kod, macam mana kita nak capai kita punya target. Kan? So macam ni. Cara bagaimana anda nak capai anda punya target. The point nombor 2 yang saya nak berikan kepada anda adalah fokus kepada berapa orang kita bantu. Ni fokus dia. Tadi nombor 1 saya kata berhenti obses pada duit. Fokus kepada kita nak tolong orang. So lepas tu masuklah poin yang kedua. Fokus dia adalah berapa banyak ataupun berapa orang ataupun berapa ramai orang yang kita nak kena bantu. Sebab dalam bisnes adalah kita nak faham pelanggan. Kita nak bantu pelanggan capai matlamat dia. Ataupun kita nak membantu pelanggan menyelesaikan problem dia.
So kita nak kena fokus kat sini adalah lebih ramai orang yang kita boleh bantu, lebih ramai orang yang kita boleh bantu capai apa yang dia nak dalam hidup dia, akan membantu memudahkan kita mencapai kita punya target juga. Okey, faham kau faham ni? Okey? So kita nak kena kira berapa orang yang kita nak kena tolong. Berapa? Okey, semuanya tentang numbers. Dia berkaitan dengan nombor, dengan numbers yang kita nak beri, yang nak kita tahu berapa banyak, okey, berapa ramai orang kita nak kena tolong. Okey. Okey, so itu adalah yang kedua. Okey. Yang ketiga saya nak bagi ni. Saya kena cepat sikitlah. Okey. Okey, number 3. Siapa nak tahu yang ketiga? Bagaimana nak membentuk minda kita ni supaya senang nak mencapai kita punya target. Okey, nombor 3, apa yang kita nak kena fokus? Okey. So fokus kita adalah dengan sini. Niat kena betul. Okey. Buat duit. Okey. Okey, nombor 3 adalah buat duit untuk buat banyak perkara. Okey. Okey, boleh faham tak ni? Okey. Sekejap saya tulis kat bawah Okey, ni point dia yang ketiga Dengar sini baik-baik. Okey, point dia adalah buat duit untuk buat banyak perkara. Maksud dia apa? Okey, dia macam ni Selalunya orang buat satu perkara untuk nak dapat banyak duit. So niat dia adalah dia buat satu perkara, dia nak kaya, dia nak capai. Kalau dia jual tudung, dia aku nak jual satu tudung dan aku nak kaya dengan jual satu tudung ni. Dia ni hanya fikir tentang buat satu perkara dan dengan perkara tu dia boleh buat duit. Okey, tapi berbeza pada situasi yang kedua. Situasi yang kedua dia fikirlah aku nak buat banyak duit supaya aku boleh buat banyak perkara benda yang bagus. Contoh, okey, dia fikir dia jual tudung A untuk membantu muslimah tutup aurat dengan lebih sempurna. Dengan dia jual tudung B, dia dapat jual tudung C, dia dapat buat banyak perkara, dia dapat buat amal kebajikan, dia dapat derma, dia dapat sedekah. Okey, dia dapat bagi bonus kepada tim dia, dia dapat bantu jiran dia, dapat bantu saudara dia, adik-beradik dia. Okey, so niat dia dalam mindset dia ni, aku nak buat duit untuk aku boleh buat banyak perkara. Faham ni? Macam Walt Disney. Sebab saya tertarik dengan Walt Disney. Dia kata kami buat movie untuk ataupun supaya kami boleh buat banyak movie. Tu Walt Disney punya pemikiran. Okey, dia tak buat macam satu movie untuk buat banyak duit. Okey, dia fikir kita ataupun aku nak buat satu movie untuk menghiburkan lebih ramai orang. Okey, supaya lebih dapat memberi lebih manfaat kepada lebih ramai orang. Okey, faham tak faham ni? Okey, buat duit untuk buat banyak perkara. Itu adalah poin saya yang ketiga. Okey, poin yang keempat. Korang ni nak tahu ke nak tahu ni? Okey, apakah poin saya yang keempat? Okey, keempat Okey. Apa poin yang keempat? Adakah anda nak tahu? Kalau anda nak tahu, cuba komen dulu. Korang yang tekak ni. Okey. Ada air tak? Ada air tak? Okey. Nombor 3 adalah yang ketiga Yang ketiga. No. Yang keempat. Maafkan saya. Okey. Yang keempat adalah buat satu perkara dengan terbaik. Okey. So, dia macam ni. Okey, buat atau fokus. Okey, dia buat fokus satu perkara dengan terbaik. Okey, fokus ataupun buat satu perkara dengan terbaik. Maksud dia kalau anda bisnes, kalau anda berniaga, okey, buat satu perkara, fokus dia betul-betul dan buat gila-gila terbaik. Okey, relate juga nombor 3 ni supaya nanti anda boleh buat banyak perkara untuk buat banyak kebaikan. Tapi best tajuk malam ni kan. Sebab tajuk malam ni saya buat line sikit. Kita nak cerita banyak sangat tentang marketing, tapi anda tak ada mindset yang bagus untuk anda capai target. Okay. So malam ni saya nak breakthroughkan kepada anda. Saya nak masuk ke dalam kepala otak anda ni, benda ni 5 perkara ataupun 5 cara macam mana anda nak capai anda punya target dalam bisnes. Okay. So buat satu perkara dengan terbaik. Okay. Kalau Mak Saleh kata do one thing better. Kalau saya tambah,
do one things better. Great. Okay. So saya nak beri anda, okay, nanti saya akan bagi contoh. Okay. Orang yang betul-betul fokus dalam satu bidang, satu perkara, dia akan jadi sangat berjaya. Dia akan buat banyak duit. Kan? Macam ni tau. Okay. Mentor saya pernah sebut itu kan. Baru ni dia kata, people make more money from somebody, not everybody. Maksud dia buat bisnes daripada sebahagian daripada orang, bukan semua orang. Okay, maksudnya dia fokus betul-betul kepada group of customer yang dia nak dengan satu produk yang sangat-sangat fokus. Faham atau faham ni? Okay, hello, adakah anda faham kat sini? Kalau anda faham, sila komen faham. Okay. So, baik. Kalau anda buat satu perkara, buat betul-betul dan buat sungguh-sungguh. Okay, jangan buat banyak benda sehingga tak fokus, tak jadi apa-apa. Okay, ni berbeza tau dengan poin tadi. Yang poin nombor 3. Ni niat dia nak buat satu perkara, tapi dia nak buat satu perkara dengan terbaik. Tapi untuk dia buat banyak perkara, okay, untuk menambah nilai kepada orang lain. Okay, boleh tu. Okay, bukan saya kata kena buat banyak bisnes, nanti dia tak jadi. Dia tak fokus. Itu akan menjadikan kita tak fokus. Okay, baik. So, yang kelima, ni last topik, ni last point. Nanti ada lagi, saya akan bagi calculation macam mana cara anda nak mengira. Kan, bagaimana calculation dia. Okay, so yang kelima, apakah yang kita nak fikir, bagaimana cara kita berfikir. Yang kelima ni, okay, yang kelima ni saya nak anda, poin dia macam ni tau. Okay, siapa dah ready untuk poin yang kelima? Poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga dan poin keempat tadi, kau faham ni? Okay, kalau faham, cuba komen faham kat situ. Okay, untuk poin yang kelima, saya nak anda nanti poinkan ataupun lihat orang berjaya. Okay, lihat orang berjaya yang buat satu perkara. Lihat contoh-contoh mereka yang berjaya, otai-otai besar, bilioner dunia, kan? Okay, yang orang dia berjaya dengan dia fokus kepada satu benda. Okay, dia fokus kepada satu perkara je. So, contoh, saya nak bagi anda satu contoh. Okay, contohnya macam Amazon. Siapa kenal Amazon? Okay, contoh macam Amazon. Dia fokus kepada satu benda je dulu. Okay, dulu dia fokus start from dia buat produk, dia menjual buku. Sama ada buku terpakai ataupun buku baru. Dia fokus betul-betul dan akhirnya dia berjaya. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, kalau kita tengok macam kalau kat Malaysia, Jekyll. Okay, dia buat satu perkara, dia memang betul-betul fokus kepada Jekyll. Jekyll dia fokus kepada fabric. Menyebabkan dia boleh buat banyak duit. Okay, dia tak buat banyak bisnes. Betul-betul? Kalau anda lihat juga contoh macam bisnes AirAsia, kan, dia fokus kepada penerbangan tambang murah. Even dia tak buat pun penerbangan tambang mahal. Dia sangat-sangat fokus menyebabkan company dia company airline yang sangat banyak untungnya. Okay, sebab orang yang berjaya adalah dia berjaya dan dia buat satu perkara dengan terbaik, dengan bersungguh-sungguh. Inilah benda yang kita betul-betul nak tanamkan dalam diri kita, dalam mindset kita ni. Barulah kita ni macam boleh menjadi apa yang kita nak capai. Especially saya nak cerita dulu kepada macam mana anda nak capai target. Okay, ni kalau benda ni, kalau anda betul-betul faham, kalau anda ikut track, kita ada guru, kan? Kita ada mentor kita ada business advisor, okay? Maka kita boleh mencapai ni target kita ke atas sini ni, okay, dengan mudah. Okay, yes, memang akan ada cabaran, okay, tapi saya pernah juga cakap berkawanlah, bersahabatlah dengan masalah. Okay, boleh faham ni? So, inilah 5 perkara yang sangat penting. Okay. Untuk anda nak faham supaya mindset anda boleh dibentuk menjadi mindset minda seorang yang jutawan, insyaAllah. Okay, malam ni saya nak ajar anda cara yang sangat penting,
cara yang sangat mustahak supaya minda kita ni, okey, berminda yang boleh berjaya. Okey, barulah senang you nak jadi orang yang betul-betul berjaya. Okey, minda dulu kita ni. Okey, macam mana pula dengan numbers dia? Okey, ni anda dah tengok berhenti obses pada duit. Nombor 2, berapa orang yang kita dah bantu? Berapa orang dah kita tolong? Lebih ramai orang yang kita tolong. Katalah kita tolong 1,000,000 orang dan 1,000,000 orang bayar kita RM1. Dapatlah kita 1,000,000. Okey? Okey. Ataupun yang ketiga, niat kita buat duit untuk buat banyak perkara yang lain. Yang memberi manfaat kepada ramai orang. Okey? So lepas tu yang keempat saya cakap tadi, buat atau fokus pada satu perkara tapi kita buat dengan sangat terbaik, dengan sangat bersungguh-sungguh. Okey? Lepas tu saya cakap lihat orang yang berjaya, kan? Senaraikan dia. Lihat orang yang berjaya yang buat satu perkara dan senaraikan siapa orang tu. Siapakah idola anda yang anda tengok? Macam Apple. Kan? Dia jadi satu company yang bernilai share market dia bernilai lebih $1 trilion. Dan dia fokus kepada beberapa benda dan dia jual tak banyak. Okay, kalau Samsung dia boleh jual setahun 300 juta handphone, tapi Apple hanya jual lebih kurang 200 juta handphone je. Okay, tapi sebab harga dia mahal, harga dia tinggi, dia ada sasaran yang betul, pelanggan yang betul, maka dia boleh buat duit yang lagi dahsyat daripada Samsung yang jual 300 biji handphone setahun. Okay, banyak kan orang jual kan? 300 juta dan dia bantu lebih ramai orang. Okay, that's why dia jadi company yang berjaya. Okay, sebab dia bantu ramai orang kat sini. Okay, boleh faham ni? Jangan lupa untuk like Okay, so sekarang saya nak memberikan anda calculation macam mana anda nak capai anda punya target. Okay, nak jual barang berapa banyak. Okay, saya bagi contoh Okay, contoh saya bagi dekat sini adalah target anda yang anda nak capai adalah RM. Okay, ni sebab saya tengok ramai orang yang dia tak capai benda ni. Okay, ni saya bagi macam umum lah kalau siapa yang lebih tu, lebih lah anda punya cara pengiraan ni. Okay, ni saya nak contoh bagi kira kepada anda. Okay, macam mana kita nak kena jual. Okay, boleh faham ni? Contoh katalah kita sekarang bagaimana kita nak kena kira ni. Katalah kita jual pada satu orang. Okay, one person. Kita jual barang yang harga dia RM10,000. Maka dapatlah RM10,000. Okay, maka dapatlah RM10,000. Contohnya jual real estate ataupun jual kedai, boleh dapat mungkin RM10,000 kan. Ataupun jual jual kereta ke kan, jual penapis air ke apa saja kan. Okey, kalau harga barang you RM10,000, maka you kena jual kepada satu orang, maka dapatlah you RM10,000. Okey, boleh faham ni setakat ni Okey, jual satu barang je, dah capai dah you punya target ni RM10,000 ni. Ataupun anda kena jual kepada 10 orang. Okey, tapi setiap 10 orang ni beli barang anda yang berharga, okey, kejap maaf saya, berharga RM1,000. Okey, 10 orang tetapi dia beli barang anda dengan harga RM1,000. Ni anda dengar dulu. Okey, hadamkan dulu, fahamkan dia dulu supaya nanti anda boleh faham macam mana kita boleh berfikir nak capai kita punya target ni. Okey, ataupun anda jual kepada 100 orang. Okey, anda jual kepada 100 orang. Dan 100 orang ni, setiap seorang daripada mereka ni berbelanja sebanyak RM100. Okey, maka jadilah dia RM10,000 sebulan. Ni saya nak cakap ni tentang sebulan Okey, macam mana kita nak pecahkan dia. Sekejap lagi saya cakap tentang macam mana kita nak pecahkan dia lagi supaya kita nampak benda ni insya-Allah kita boleh buat dengan mudah. Okey. Boleh ke boleh ni? Okey, kita kena kenal pasti dulu berapa orang yang kita kena jual dan berapa harga barangan yang kita jual. Okey, so 100 orang, okey, anda jual barang yang harga 100. Okey, mungkin anda jual apa? Tilam, okey, mungkin
Okay, tak semestinya anda jual 10,000 ni langsam. Okay, mungkin dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Okay, boleh faham ni anda kena pecahkan dia dulu ni. Okay, pecahkan dia dulu dan kenal pasti berapa harga yang anda kena jual. Okay, ni saya nak berikan calculation yang sangat senang, yang paling mudah anda nak faham. Okay, cuba nanti anda boleh pecahkan dia. Ni boleh pecahkan. Okay, boleh dapat lagi. Okay, ataupun kita panggil dia recurring income. Dia bayar tiap-tiap bulan macam Astro, macam apa, Selcom. Okay, katalah contoh macam saya bayar Astro sebulan, apa yang ada apa record apa semua tu kan, contoh RM300. So daripada saya seorang je dapat setahun RM3,600. Dah 1/3. Okay, okay, contoh target dia RM1,000,000. Okay, so RM3,600 saya bayar, saya seorang je 1/3 dah dia dapat tadi. Okay, setahun. Okay, so saya nak bagi kiraan mudah kat sini. Ataupun okay, anda target 1,000 orang yang harga dia RM10. Anda pun akan dapat juga capai benda ni. Okay, okay, boleh faham setakat ni? Siapa faham setakat ni? Cuba komen dulu. Ini kita kena pecahkan dia. Kita kena pecahkan dia satu persatu. Okey, boleh faham ni? Siapa faham, cuba komen dulu. Saya faham. Okey? Okey. Ataupun you boleh jual kepada 10,000 orang. Okey? Dan orang tu membeli RM1 je. Maka dapat juga 10K. Okey? Lebih besar, nampak besar angka ni. Tapi bila anda buat macam ni, dia akan nampak macam mudah untuk dicapai. Dan benda tu tak susah pun nak capai kalau anda ada ilmu yang betul, ada guidance yang betul, insya-Allah. Okey, boleh ke boleh ni? Okey. So inilah pemikiran bagaimana supaya anda ataupun saya nak bentuk karakter anda, bagaimana anda boleh mencapai anda punya target ni. Okey, ataupun contoh anda boleh meramaikan bilangan follower, bilangan pelanggan anda. Okey, boleh ke faham ni setakat ni? Siapa yang faham setakat ni? Okey, dan saya janjikan tadi saya janjikan kepada anda, kepada sesiapa yang tonton live ni sampai habis, saya nak berikan kepada anda buku Impact Business. Okey, buku Impact Business, dan ni saya kupas macam-macam strategi dan cara macam mana anda nak mengonlinekan bisnes, nak mendigitalkan bisnes, supaya bila anda buat bisnes tu tak adalah macam quick je kan, betul tak? Pelanggan cabut bukan pelanggan rebut. Okey, sebab kebanyakan saya tengok usahawan ni, dia buat tindakan tu tanpa dia sedar sebenarnya dia telah membuatkan pelanggan lari daripada dia. Okey, sedangkan kita buat bisnes ni supaya orang datang dekat kepada kita. Okey, boleh faham? So dalam ni saya berikan, saya kupas satu persatu, ada 11 topik dalam ni. Yes, ada 11 topik macam mana anda nak menjalankan bisnes dengan cara yang betul. Okey, dan nanti anda akan dapat rasai impact dia bila anda buat bisnes dengan betul, dengan cara yang betul, insya-Allah. Okey, boleh-boleh. So macam mana nak dapatkan buku ni? Kita nak berikan buku ni secara percuma kepada anda secara percuma, tanpa bayaran apa-apa. Harga dia ataupun nilai sebenar buku ni RM60. Okey, Semenanjung Malaysia RM60 dan Sabah Sarawak RM65. Tapi saya nak berikan kepada anda secara percuma, khas kepada anda yang tengok ataupun tonton live ni sampai habis. Boleh ke boleh? Saya nak hantar kat rumah anda supaya anda dapat ataupun dapat support daripada saya. Okey? Boleh-boleh? Macam mana nak dapatkan buku ni secara percuma? Nanti tim tolong pinkan link. Nanti kita akan bagi link dekat komen. Anda tekan link tu dan isi maklumat anda. Nanti tim saya akan kontak anda untuk berikan buku ni secara percuma. Okey, boleh-boleh. Dan hadiah yang kedua, saya kata hadiah yang kedua adalah grup Telegram. Okey, grup Telegram khas buat anda untuk supaya dalam tu saya lebih mudah
untuk berkongsikan kepada anda macam mana tips-tips lebih banyak lagi, macam mana nak buat marketing, macam mana nak buat branding daripada segi sales apa semua kan. Okey, boleh-boleh. Itu 2 hadiah yang saya nak berikan kepada anda. Okey, macam mana untuk nak masuk ataupun join group Telegram tu, nanti akan ada link juga kat bawah tu. Link ke group Telegram, nanti akan join kat situ dan kita akan berikan banyak bonus sebenarnya dalam tu. Okey, boleh-boleh. Nanti akan ada 2 hadiah Ada 2 link dan 2 hadiah. Satu buku ini saya nak berikan kepada anda secara percuma, dan satu lagi grup Telegram. Anda pastikan tekan kedua-dua link tersebut. Okey, boleh-boleh. Saya rasa ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kemudian hari di dalam sesi live yang lain, insya-Allah. Bye bye, assalamualaikum.